Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seterusnya soalan 2A. Okey, kita baca soalan. Situasi berikut berkaitan dengan peranan kerajaan dari aspek ekonomi. Fenomena A dan fenomena B. Okey, kita tengok dulu fenomena A. Kenaikan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan. Kenaikan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan. Itu fenomena A. Okey, nampak tak dekat situ? Seterusnya, kita tengok fenomena B. Kejatuhan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan. Satu harga naik, satu harga turun. Okey, ini tajuk tingkatan 4. Trend perniagaan. Okey. Nyatakan fenomena A dan fenomena B. 2 markah. Okey, untuk soalan ini, kata kuncinya ialah fenomena A dan fenomena B. Kata tugas dia ialah nyatakan. Okey. So, nyatakan kata tugas manakala kata kuncinya ialah fenomena A dan fenomena B. Okey, untuk fenomena A, kita nak kenal pasti apakah fenomenanya ialah, tengok sini. Kenaikan harga barang secara berterusan. Kita dah tahu dah apa kat sini. Apa dia? Inflasi. Ya Allah, tulisan cikgu. Tengok kat situ. Boleh baca ke? Inflasi. Cikgu tak ada pen. Cikgu guna mouse je. Tak faham pula dah. Okey, inflasi. Okey, untuk fenomena A, inflasi. Kalau dah satu ni, fenomena A ni ialah inflasi, manakala satu lagi mestilah yes, deflasi. Nampak sikit tulisan cikgu. Dah cantik sikit. Deflasi. Okey, deflasi. Okey. So, jawapan ni macam mana? Okey, awak letak je lah. 2A1. Fenomena A, inflasi. Fenomena B, deflasi. 2 markah awak dapat. Senang kan? Okey. Seterusnya. Soalan 2A2. Okey, 2A2. Kata tugasnya jelaskan. Kata kunci dia. Dia nak awak cari apakah peranan kerajaan dalam menangani masalah fenomena B. Peranan. Peranan kerajaan untuk mengatasi masalah deflasi. Seperti mana yang kita tahu, deflasi ni harga jatuh. Harga barang tu jatuh. Sebab apa jatuh? Sebab orang tak ada duit nak membeli. Orang tak membeli barang di pasaran. Jadi barang harganya jatuh. Banyak sangat dekat pasaran harga jatuh. Harga jatuh, orang tak nak beli. Okay, jadi apa yang kerajaan nak kena buat? Bukan orang tak nak beli, orang tak boleh beli sebenarnya. Okay, apa yang kerajaan nak buat? Dekat sini, kerajaan boleh main peranan dengan yang pertama. Awak nak tulis, okey. Terpulang awak nak salin balik kehendak soalan pun tak apa. Awak tulis. Peranan kerajaan dalam menangani masalah deflasi ialah 1. Menurunkan kadar cukai. Okey, turunkan kadar cukai. Supaya pengguna ada banyak duit. Jadi dia boleh beli barang. Yang kedua, meningkatkan pendapatan boleh guna. Okey, meningkatkan pendapatan boleh guna. So, pengguna ni bila pendapatan boleh guna dia meningkat, so dia adalah willing untuk membeli tu. Dia ada kehendak nak membeli sebab duit dia dah bertambah. Okey, 1 tadi cikgu cakap menurunkan kadar cukai. Yang kedua, meningkatkan pendapatan boleh guna. Yang ketiga, meningkatkan jumlah ekspor. Kita dapat ekspor barang kita ke luar negara. Kita dapat ekspor, jual. Import, beli, ekspor. So, kita meningkatkan jumlah ekspor supaya barang dalam negara kita dapat diekspor ke luar negara.
Okey. Itu yang ketiga. Yang keempat, markah berapa? 4 markah. Okey. Yang keempat, menurunkan kadar bunga. Ini bank lah. Okey. Menurunkan kadar bunga. Dan yang kelima, cikgu bagi lebih satu. Cikgu selalu pesan dekat awak, kalau nak jawab soalan, bagi lebih. Okey? Bagi lebih tak apa, jangan bagi kurang. Yang kelima, mengurangkan simpanan di bank. Kenapa kita nak kurangkan simpanan di bank? Sebab kita nak galakkan orang membeli. Okey, kita nak meningkatkan perbelanjaan isi rumah. Sebab tu kita kena kurangkan simpanan dekat bank tadi. Okey? Okey, dah dapat 5 kan? Dah dapat 5. Okey, baik. 2 tambah 4 dah 6. Satu lagi soalan dia. Okey, kita terus kepada soalan 2B. Soalan 2B. Rajah 1 menunjukkan graf kitaran ekonomi. Okey, kita tengok graf. Ada kadar pertumbuhan, ada fasa 1, ada fasa 2, tempoh masa. Okey, soalan tanya, jelaskan kitaran ekonomi yang berlaku pada fasa 1 dan fasa 2. 4 markah. Okey, kita cari apa dia kehendak soalan. Kata kunci dan kata tugas. Kata tugasnya ialah jelaskan. Kata kunci dia nak kitaran ekonomi yang berlaku pada fasa 1 dan fasa 2. Okey, fasa 1 dan fasa 2. Soalan tanya fasa 1 dan fasa 2. So, kena kenal pasti dulu apa dia fasa 1 dan fasa 2. Okey. Graf kitaran ekonomi ini menunjukkan fasa 1 dan fasa 2. Dekat sini pun kita nampak ni. Apa yang berlaku dekat sini? Okey. Daripada graf yang naik, dia turun. Lepas tu dia naik, turun balik. Okey. Dekat sini apa jadi? Fasa 1 ni. Apa yang jadi di fasa 1? Ya, betul. Kemelesetan. Sebab dia jatuh ni. Jatuh. Okey, kemelesetan. Fasa kemelesetan. Okey, apa yang berlaku pada fasa kemelesetan? Awak jawab soalan dekat sini. Satu fasa kemelesetan tu 1 markah. Huraian dia. Huraian dia, awak mungkin boleh tulis. Tidak mempunyai pendapatan. Pada fasa 1 ni, ramai pengguna tiada pendapatan. Ataupun awak juga boleh tuliskan, dekat sini, pengangguran meningkat. Kadar pengangguran meningkat. Sebab orang tak ada pendapatan. Kadar pengangguran meningkat. Okey, ingat 4 markah saja. Satu fasa 1, awak terangkan apa dia fasa 1. Kemelesetan. 1 markah. Dan huraiannya. Kadar pengangguran meningkat. Pengguna tidak mempunyai wang. Tengok awak dah bagi lebih isi dekat situ. Bagus. Okey, bagus. Dah bagi lebih, bagus. Seterusnya kita tengok pula kepada fasa 2. Tengok fasa 2. Okey, fasa 2 ni dia naik. Naik, nampak ni? Dia naik. Dia naik ni. Dia naik fasa 2 ni. Jadi, selepas kemelesetan, apa yang jadi? Melambung. Yes, bagus. Itu fasa 2. Fasa 2 melambung. Okey, fasa 2 ialah melambung. So, apa yang jadi pada fasa 2? Fasa 2 melambung awak tulis. Itu dah dapat 1 markah. Okey, apa huraian yang awak nak tulis dekat situ? Perniagaan menambah pengeluaran produk. Mungkin masa kemelesetan ni, macam-macam lah jadi. Orang tak ada kerja. Orang tak boleh kerja kan. Bila dah melambung, maknanya ekonomi dah semakin baik. Orang dah ramai dapat kerja. Jadi pengeluaran pun dapat ditingkatkan. Jadi perniagaan menambah pengeluaran produk. Pekerja diperlukan sangat ramai. Perniagaan mampu untuk membayar gaji. Itu antara yang berlaku pada fasa melambung.
Okey, nampak tak? Awak bagi tahu apa dia fasa 1 dan fasa 2, 1 markah, 1 markah. Huraiannya pula 1 markah, 1 markah. Kalau awak ada 2, 3 huraian, bagus. Tapi kena ingat masa kita menjawab tu penting. Takut terlebih pula syok menjawab dekat sini, tak sempat nak jawab soalan lain. Okey, baik. Kita berhenti dulu setakat ni. Assalamualaikum.